Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini tuan-tuan hadirin mukminin, kita diizinkan oleh Allah untuk menyambung semula pengajian kita daripada tafsir tadabbur ayat-ayat surah Al-An'am, yang mana kita sampai pada malam ini ayat yang ke-104. Ayat yang akan kita hurai pada malam ini yang menjadi pilihan sambungan kita adalah daripada suratul An'am ayat 104. Kita baca ayatnya dahulu, kemudian terjemahan, barulah kita lihat kepada tafsiran dan juga penjelasan para ulama tentang maksud dan huraian ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara falinafsihi وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ. Surah Al-An'am ayat 104. Ayatnya pendek, tetapi kalau kita tengok kepada syarahannya lengkap, mengandungi beberapa perkara yang sangat penting lah. Okey, kita tengok dahulu terjemahan ayat. Qad ja'akum basair. Sesungguhnya telah datang kepada kamu, kepada kamu, basair. Basair plural, jamak kepada perkataan basirah. Basirah satu, basirah petunjuk, bukti, keterangan. Basair jamak kepada perkataan basirah. Maksudnya apa? Keterangan-keterangan, bukti-bukti. Telah datang kepada kamu manusia basair, keterangan-keterangan, hujjah, bukti daripada Tuhan kamu. Faman absara falinafsih. Sesiapa yang beriman dan beramal, menerima apa yang disampaikan dan datang kepada mereka, falinafsih, kebaikan itu balik kepada dirinya. Waman amiya, dan sesiapa yang membutakan hatinya. Sesiapa yang perkataan yang digunakan oleh Al-Quran amiya. Amiya bermaksud buta. Buta. Orang yang buta, a'ma. Kan, buta. Quran sebut perkataan buta. Sesiapa yang Quran bila dia sebut berkaitan dengan hidayah, dia guna perkataan buta. Umpamanya Quran menceritakan tentang orang yang tolak Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamah a'ma. Sesiapa di kalangan manusia a'rada,
yang mereka itu berpaling, menolak, tidak mengambil an zikri, daripada ayat-ayat kami, daripada peringatan kami, yakni Al-Quran. Orang yang tidak hidup berpandukan panduan Al-Quran, tidak beragama, tidak mau menjadikan agama itu sebagai panduan ataupun pegangan dia, Allah menyatakan fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Bagi orang yang menolak, enggan, tidak beriman, tidak belajar, tidak mengambil apa yang disebut oleh Al-Quran, maka bagi mereka itu kehidupan yang dhanka, sempit. Kehidupan yang sempit. Hidup itu akan rasa sesak, hidup itu akan rasa serabut, hidup itu akan rasa semak jika dia tidak belajar dan tidak mendalami Al-Quran. Dan sebab itu salah satu daripada mencari ketenangan jiwa adalah dengan kita menghadiri majlis ilmu. Kita sedang belajar Al-Quran. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan pada hari kiamat nanti kami akan mengumpulkan mereka-mereka ini, golongan yang pendek kata kita tak mau mengaji, balok ni, segan mengaji ni, yang tak mau ambil cara keagama ni, hidup seronok dunia ni, kan? Tak ambil cara, tak kisah ke bab-bab agama ni, dia hidup untuk hiburan, untuk keseronokan. Tak ada istilah mengaji dalam hidup dia, tak ada istilah ilmu, tak ada istilah Quran, tak ada istilah agama dalam hidup dia. Hidup untuk enjoy, kepuasan, dunia, harta semata-mata. Quran kata wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam berkeadaan buta. Kemudian mereka tanya Tuhan, mereka persoal, petikai Tuhan, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa Tuhan membangkitkan kami, mengumpulkan kami dalam keadaan buta? Pasal apa ni? Dia bertanya Tuhan. Dia berheran. Wa qad kuntu basira. Walhal kami di dunia dahulu adalah mereka yang celak. Suatu kejutan, suatu benda yang sangat pelik bagi mereka. Quran kata, Quran jawab, Tuhan respon balik. Yang ni yang kita takut tuan-tuan. Orang yang celik di dunia pada hakikatnya dia buta. Sebab itu kita kata buta ada dua. Dan ramai orang yang kita tengok buta mata dia, tapi hakikatnya dia celik. Kadang-kadang lebih celik daripada orang yang celik. Kita tengok ramai orang buta, hafal Al-Quran, boleh membaca Al-Quran dengan baik. Dan tuan-tuan, satu kehebatan luar biasa. Kebanyakan kita tengok mufti Arab Saudi, daripada kalangan mereka yang buta. Antara yang hebat, alim, besar, jaguh, sangat hebat, seorang tokoh yang sangat kuat ilmu dia, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita cerita sikit kat tuan-tuan lah. Mufti Saudi ni bukanlah kita nak angkat apa. Kebanyakan mufti Saudi ni, mereka ni daripada keluarga Muhammad bin Abdul Wahhab. Kebanyakannya. Sekarang ni pun cucu dia, cicit dia. Sebab itu di hujung nama dia tu Alu Syekh. Alu keluarga, Syekh, Alu Syekh, keluarga Syekh, merujuk kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan dia sekarang pun buta. Tapi buta mereka ni, walaupun mereka ni buta, Arab ni dia ada satu buta daripada kecil, satu lagi buta besar, penyakit sebagainya, buta.
Tapi walaupun mereka ni buta, tapi ilmu mereka sangat hebat. Jika ditanya soalan-soalan, fatwa-fatwa daripada luar, mereka boleh menjawab seperti mana mereka melihat di dalam tulisan yang ada dalam kitab. Sangat alim. Allah bagi terang hati dia. Kadang-kadang kita yang mungkin yang celik ni tak sekuat dan tidak sehebat orang yang buta. Ini satu anugerah kan. Allah kata, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa." Di atas sebab ketika datang kepada kamu ayat-ayat kami, atatka ayatuna, datang kepada kamu ayat-ayat kami, dibacakan kepada kamu ayat-ayat kami, dibentangkan kepada kamu ayat-ayat kami, disampaikan kepada kamu agama, tapi apa yang kamu balas? Fanasitaha, kamu tidak mempedulikannya. Kamu buat tak heran. Kamu anggap agama satu benda yang menyibuk, agama benda yang menyusahkan, agama ini untuk orang-orang yang kolot, agama ini tak sesuai, agama ini kita tak perlukan agama dalam hidup ni. Quran kata wa kadzalikal yauma tunsa. Seperti mana kamu melayan ayat-ayat kami, demikianlah kami melayan kamu hari ini. Sebab itu tuan-tuan, orang beriman apabila dia mendengar majlis ilmu, dia mendengar kalam Allah dibaca, dia mendengar hadis-hadis Nabi dibaca, dia akan tertarik untuk mendengar dan mengambil manfaat. Ini sifat orang beriman. Kita bimbang kalau kita buat seperti itu di dunia, bila kita bangkit, kita dalam keadaan dilupakan. Allah kata, "Faman absara fali nafsihi." Sesiapa yang dia mengambil manfaat, dia beriman, maka dia kebaikan untuk diri dia. Wa man amiya, dan sesiapa yang membutakan hatinya, menolak, fa alaiha, maka keburukan itu baginya. Wa ma ana alaikum bihafiz, dan sesungguhnya aku, yakni Nabi SAW, tidaklah bertanggungjawab untuk menjaga dan juga bertanggungjawab di atas apa yang kamu lakukan. Ini terjemahan secara umum ayat yang kita baca tadi. Kita tengok sedikit apa yang diulas oleh para ulama, dan sekejap saya akan terang pada tuan-tuan. Qad ja'akum ayyuhan nas adillatun bayyinatun wa hujajun qati'atun fi hadzal Qur'anil 'azim. بين الله تعالى فيها توحيده وكمال قدرته فمن تبينها وآمن بما دلت عليه فنفع ذلك لنفسه ومن لم يؤمن بها وعمي عما دلت عليه فإنما يعود وبال ذلك على نفسه وما الرسول صلى الله عليه وسلم alaikum bihafidh wala raqib yuhsi a'malakum. Ini terjemahan ataupun huraian yang disebut oleh para ulama. Apa maksud dia? Tuan-tuan hadirin mukminin, apabila Allah menciptakan manusia, dia buat kita, dia lahirkan kita dalam keadaan semua Islam. Kullu maulud yulad 'alal fitrah. Nabi sebut, setiap maulud yang dilahirkan, maulud yang dilahirkan, maknanya baby itulah, setiap baby yang dilahirkan tu yuladu 'alal fitrah, mereka lahir dalam keadaan Islam. Tak kira lah bapak dia Hindu ke, mak dia Hindu ke, bapak dia Buddha ke, apa ke, dia lahir, dia adalah Islam. Asal kepada semua manusia ni Islam. Pasal itu, kalau orang tanya budak Hindu mati macam mana ustaz, dia jadi lagu mana, dia masuk syurga.
Syarat dia masih belum baligh. Pasal semua kanak-kanak ni asalnya Islam. Okey. Kemudian Quran sebut fa'abawaih, yang menentukan agama budak tu, yang menentukan akidah atau mencorakkan budak tersebut, fa'abawaih, kedua orang tua dia. Tuan-tuan, Allah bila dia buat kita dan lahirkan kita melalui ibu-ibu kita, dia bekalkan bersama dengan kita akal, fikiran. Yang mana di sisi akidah ahli sunnati wal jamaah, yang menentukan pilihan hidup manusia ini, termasuklah agama yang akan menjadi pegangan dia, adalah kita. Kita ni manusia yang bebas. Allah memberikan 100% hak untuk kita membuat pilihan. Yang dia nyatakan, yang dia utuskan Rasul untuk cerita tentang agama yang benar. Tetapi Rasul yang dilantik oleh Allah, dipilih oleh Allah, dihantar oleh Allah, tidak berkuasa untuk menentukan agama dan pilihan kita. Tak boleh. Sebab itu Nabi sebut, "Wama ana 'alaikum bihafiz." Dalam ayat yang lain, "Wama 'alar rasul illa al-balagh." Tugas dia sebagai rasul hanya apa? Sebab itu nama dia pun rasul. Nama dia pun nabi. Apa makna nabi? Apa makna rasul? Dia bukan hadi. Nabi ni dia tidak bersifat hadi. Apa makna hadi? Kita ada orang nama Hadi. Kena baca Hadi. Apa makna Hadi? Hadi hanya satu saja, Tuhan. Pasal itu bila kita buh nama anak kita Abdul Hadi, macam kita buh Abdur Rahman, salah satu daripada sifat Allah Al-Hadi. Pasal itu kita tak boleh, kalau Hadi saja tak apa, kalau Al-Hadi tak boleh. Al tu Tuhan saja. Nabi dia tidak bersifat Al-Hadi. Apa maksud Al-Hadi? Yang memberi petunjuk. Tak boleh, dia tak ada kuasa, dia tak ada power. Macam saya, tuan-tuan. Bukan saya kata saya rasul, tapi tugas saya seperti mana tugas para alim ulama, para duat, para pendakwah yang mewarisi tugas para rasul ni, kerjanya apa? Tabligh. Yang tuan-tuan duk sebut tabligh oh, yang tabligh tu. Tabligh. Apa dia tabligh? Menyampaikan. Tuan-tuan mendengar. Malam ni tuan-tuan datang dan tuan-tuan mendengar. Tetapi siapakah yang akan menentu apa yang tuan-tuan akan pilih dan amal? Dia balik. Falinafsih. Dalam ayat ni sangat jelas. Falinafsih. Dia balik kepada diri kita. Pasal itu saya tidak ada bebanan untuk memastikan, to make sure, untuk memastikan tuan-tuan buat, itu bukan tugas saya. Tugas saya, amanah saya, tanggungjawab saya, seperti mana tanggungjawab Rasul, hanyalah menyampaikan amanah ilmu. Setakat yang saya tahu, tuan-tuan pun tahu, kita sampaikan, kita cakap, kita tulis, kita bagi tahu, kita ceramah, kita kuliah. Tuan-tuan mendengar dan akhirnya yang decide untuk buat pilihan, fali nafsi, dia balik kepada kita. Tuhan tak boleh. Pasal itu kita boleh bagi ceramah ramai. Nabi berapa ramai orang yang dengar hadis dia, berapa ramai orang yang dengar dakwah dia. Tetapi persoalannya, adakah semua menerima dakwah tersebut? Tak.
lebih mengejutkan kita, yang bangkit menentang gerakan dakwah Rasul, terdiri daripada kalangan ahli keluarga baginda. Ini menunjukkan Nabi tak ada kuasa. Pasal itu, kita selalu ambil contoh Rasulullah dengan ayah saudara dia, Abu Talib. Selalu saya baca kisah ni, dan tuan-tuan pun saya ingat memang dah biasa dengar. Dia pergi. Pasal itu tuan-tuan, ramai juga pengalaman kita, pengalaman saya dan pengalaman tuan-tuan semua. Kita kadang-kadang duk sembang dengan kawan-kawan kita, adalah 5 orang. Berapa yang lekat? Tuan-tuan kira tak? Tuan-tuan pernah tak buat KPI, Key Perform Index tu, petunjuk prestasi? Kena buat sikit lah data tu. Lama dah duduk main masjid ni, berapa orang yang tuan-tuan tarik? Berapa orang yang lekat di bawah tangan tuan-tuan? Jangan main-main, sangat besar ni. Nabi kata dekat Sayyidina Ali radhiyallahu an, la in yahdiyallahu bika rajulan wahid khairul laka min humrin ni'am. Nabi kata kat Sayyidina Ali, tak payah ramai hang nak tarik, tak payah ramai orang jadi baik kerana hang. La in yahdiyallah. Tengok perkataan yang Nabi guna, term word yang dia pilih tu cukup cantik. La in yahdiyallahu bika. Jika Allah memberikan hidayah, yang beri hidayah Allah. Tengok perkataan yang Nabi guna. La yahdiyallahu bika. Kalaulah Allah memberi hidayah kepada kawan tu melalui engkau. Bukan engkau yang bagi, tetapi through engkau. Kau yang cakap, Allah pilih dia. Khairul laka min humrin ni'am. Itu lebih baik daripada engkau mendapat harta yang sangat bernilai. Tuan-tuan boleh berapa orang? Dalam hadis itu dia kata unta merah. Unta merah ni khatam mahal lah, saya pun tak tahu. Kalau orang minat motor mungkin Y15 lah, motor mahal. Dia baru kata, bosku, apa kereta apalah yang mahal, Ferrari ke apa. Tapi orang kita bukan dia tak tahu, saya pun tak tahu macam mana orang nak appreciate harta tu. Tapi benda tu lebih hebat. Seorang. Bukan kita bagi hidayah, tapi melalui kita. Kadang tak ada orang, kadang ceramah pun tak ada orang dengar. Dia tak ikut pun kerana kawan tu ceramah, dia tak pergi pun kerana kawan tu ceramah, tapi oleh kerana kawan dia ajak kau. Macam-macam dakwah ni luar. Tengok rakaman kuliah, dia dapat dakwah. Nabi kata dekat ayah saudara dia, last dah ni, nak mati dah. Tuan-tuan, hidayah ni kita pun tak tahu bila Tuhan nak bagi tau. Tapi dia duduk di kita. Sebab itu tuan-tuan, pokok pangkalnya, tuan-tuan bagilah minum anak tuan-tuan madu baca 30 juzuk ke, ayat zam-zam ke, apa ke. Bagilah minum sampai sengkak muntah keluar balik ke. Pokok pangkalnya fali nafsih. Dia balik kepada diri kita. Tapi sekali saya nak relate lah. Lepas tu kita kena usaha dakwah. Tapi saya nak bagi tahu pokok pangkalnya di situ. Akhirnya bila Nabi sebut dekat dia, sebut ya ammi, wahai ayah saudaraku, sebut. Dia dengan kesedaran, dengan pilihan dia tak mau sebut. Dia tu tak mau sebut. Akhirnya apa? Nabi frust. Dia sayang dekat Pak menakan dia, tapi Pak menakan dia tak mau ikut. Pak menakan dia pun tuan-tuan, bukan tak sayang dekat dia, bela pertahan dia, ikut macam-macam, tak sanggup. Tapi tak mau ikut. Allah sebut dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah. Quran kata, wahai Muhammad, tak payah bersedih, tak payah berduka. Sesungguhnya bukan kerja engkau untuk memberi hidayah kepada orang.
Bukan tanggungjawab engkau, bukan kuasa engkau, bukan urusan engkau, bukan engkau. Hidayah itu bukan di tangan engkau. Tapi Allah kata apa? Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi yang menentukan sama ada seseorang itu memeluk Islam atau tidak, berubah ataupun tidak, di tangan Tuhan. Nuh alaihi salam tak boleh buat apa dengan anak isteri dia. Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya, bapa para nabi, dia tak boleh buat apa dengan ayah dia Azar. Banyak kita baca. Nabi Yaqub dengan anak-anak dia, adik-beradik kepada Nabi Yusuf pun tak boleh nak perbuat apa-apa, tak boleh nak perelok anak-anak dia. Ini menunjukkan kalaulah seorang rasul, seorang nabi, pilihan Tuhan, tak boleh nak bentuk anak bini dia, kerana hidayah itu milik mutlak Allah, apalah kita ini. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita dipilih oleh Allah, kita ni pilihan Allah. Allah memilih, Allah memilih. Dia tengok di kalangan hamba-hamba dan dia memilih di kalangan ramai-ramai hamba dia, jutaan manusia, dia memilih sebahagiannya untuk mari ke rumah dia, mendengar ayat-ayat dia. Ini adalah pilihan Tuhan. Ini kebesaran Allah. Ramai orang yang boleh mari, tak mari. Kerana apa? Hidayah. Maka sebab itu Allah kata telah datang kepada mereka bayyinah dan hujjah. Soalan kita mudah ya tuan-tuan. Mengetahui benda yang benar. Islam itu benar. Agama ini benar. Perkara-perkara yang baik. Yang disebut sebagai apa dia ni, ilmu, hujjah, keterangan, Al-Quran. Semua tahu. Boleh kata semua tahu. Ilmu ni saya ingat tak ada masalah. Baru ni di Kelantan ataupun di Perak, seorang pelajar Cina mendapat keputusan cemerlang dalam STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia. Mumtaz. Cemerlang. Tapi dia bukan Islam. Saya ingat kalau Islam ambil pun belum tentu mumtaz. Kan? Dan kalau kita tengok tuan-tuan, banyak juga tokoh-tokoh besar dalam hadis umpamanya ataupun dalam ilmu pendidikan Islam ni, bila kita tengok dia punya tokoh ataupun orang yang tulis atau yang buat benda tu daripada kalangan bukan Islam. Saya nak sebutnya ilmu benda yang tak pelik lah untuk orang tahu. Orang boleh belajar. Ada satu rancangan menarik, speak Arabic. Siapa dia? Satu orang Korean. Orang Korea. Bercakap Arab fusha, Arab baku, fasih, lancar. Sangat hebat. Orang Melayu cakap Arab biasalah. Korea cakap Arab. Belajar. Saya ingat kalau kita belajar pun tak tentu boleh cakap macam tu. Ilmu ni satu benda yang semua orang boleh belajar. Siapa nak belajar, Tuhan bagi. Tetapi balik kepada apa yang beratnya untuk ikut. Soalannya. Okey, kita tengok Nabi. Tuan-tuan tengok apabila Rasulullah dilantik menjadi Rasul, nombor satu dia buat. Tuan-tuan kena ingat, nombor satu dia buat apa? Dia panggil semua Bani Hashim. Termasuk dalam Bani Hashim tu Abu Lahab. Dia panggil semua. Dia pi di satu bukit. Pasal dia nak guna bukit tu untuk nak bercakap lagi. Semua mai. Dia tak habaq apa lagi. Agenda pertemuan tak disebut. Cuma panggil dulu. Panggil dulu ni semua adik-beradik. Quran pun sebut apa? Bila kamu nak dakwah kun fa'anzir. Kamu bangkit
dan berikan peringatan. Start dengan keluarga dululah, panggil keluarga. Nabi pun dia starting dengan keluarga. Lepas tu pergi kepada kawan-kawan, adik-beradik dan semuanya lah, panggil keluarga. Dia tanya, dia apa nama dia? Apa orang Arab panggil dekat Nabi? Al-Amin. Al-Amin. Ni panggilan Al-Amin ni, gelaran pangkat darjah Al-Amin ni, bukan dia jadi rasul lagi. Sebelum tu Al-Amin. Arab panggil dia Al-Amin, orang yang tak pernah bohong. Dia ada dua, orang yang tak pernah bohong dengan orang yang tak pernah tak bohong. Dia blank tu, tuan-tuan bagi elok balik. Siapa hang dengar siapa cerita kawan tu? Dia ni tak tahulah, boleh jadi betul tapi tak pernah yang betul. Nabi ni dia tak pernah bohong, dia tak reti bohong. Pasal itu orang yang tak reti bohong ni, bila dia bohong kita tahu kata dia bohong. Pasal itu bohong ni satu bakat. Tahu bohong ni satu bakat. Bakat ni banyak, bakat lah. Talented. The most talented. Dalam pembohong ni tuan-tuan kena belajar lah. Ada pembohong-pembohong yang terkenal dalam sejarah dunia. Yang bila dia bohong dia lepas. Pasal itu ada satu cerita orang putih, Sakan. Cerita ni the real story. Catch me if you can. Cerita tak apa elok lah, saya pun tak apa. Tapi saya nak abangnya macam mana dia boleh bohong sampai orang tak boleh tangkap. Okey, saya nak abangnya ni satu anugerah. Tak apalah, tapi tuan-tuan tak payah duk berbangga lah kalau pandai bohong. Tapi saya nak abang Nabi Al-Amin. Dia kata, wahai kaumku, keluargaku. Dia tak abang kata dia Nabi. Dia tak abang kata dia Rasul. Dia kata. Dia nak test tengok. Kalaulah aku bagi tahu pada kamu semua, ada pasukan tentera di sebalik bukit ini yang sedang bergerak untuk menyerang kamu. Hampa percaya ke tak dengan apa yang aku habaq tak sah? Dia nak test tengok. Dia buat kata kalau ada satu geng nak serang, depa tak tahu tapi depa kata Nabi habaq kata ada satu geng. Depa kata takkanlah kami tak percaya. Kami tidaklah mengenal engkau melainkan benar sahaja. Maksudnya depa tak tengok pun depa pakai percaya. Tak payah picek, tak payah. Kalau Muhammad yang sebut, kalau benda tu keluar daripada mulut Muhammad, sahih. Sampai tu lah depa punya level confident tu. Okey, tak apa, tutup bab. Kalaulah demikian kepercayaan dan keyakinan hampa kepada aku, kata Nabi SAW, ketahuilah aku nak habaq ni, hampa kena percaya jugalah. Pasal tadi hampa percaya, hampa tak tengok hampa percaya dah. Betul tak betul pun tak tahu percaya dah. Lah ni hampa kena percayalah. Aku ni Tuhan lantik jadi rasul. Dengar kata Tuhan lantik jadi rasul, tuan-tuan. Kena percayalah. Tuan-tuan, kalau saya habaq kata malam ni saya nak buat pengumuman secara langsung bahawa saya telah ditemui oleh Jibril petang tadi. Nabi nak habaq benda tu. Tuan-tuan tahu apa? Abu Lahab yang ada dalam majlis tu, dia capai ketua batu. Dia kata, tabballaka ya Muhammad, alihadha jama'tana. Celaka hang Muhammad, adakah kerana benda macam ni hang menghimpunkan kami semua? Quran sebut tabbat siada sampai kita baca hari ni. Tadi dia boleh percaya, bila sampai bahagian tu dia maki Nabi. Sebab itu Nabi kata apa? Nabi kata perumpamaan aku dengan kamu. Nabi bagi perumpamaan ni. Nabi kata seperti mana aku dengan kamu, umpama satu orang yang datang membawa berita. Nabi kata, berita dia apa? Nabi bagi contoh macam ni lah. Satu orang Nabi ni pembawa berita, nabak, bawa berita, dia mai kat tuan-tuan, dia mai kat kawasan Padang Katung ni, dia bagi tahu sesungguhnya ada satu bahaya yang semakin dekat, tsunami ke apa ke, dia habaq. Nabi kata, biasalah tuan-tuan, apa benda pun dia akan terpecah dua. Apa benda berita pun dia akan ada dua pihak, satu yang percaya dan satu lagi yang tolak. Ini biasa. Nabi kata macam itulah aku dengan hampa pun. Bila Rasulullah mai, sebahagian manusia menyahut dakwah itu,
menerima dakwah itu, beriman kepada Nabi, percaya apa yang Nabi cakap. Sebahagian lagi tolak. Nabi kata macam itulah perumpamaan dia. Satu orang mai bagi tahu ada bahaya, yang percaya, orang percaya dia buat apa? Saya mai habaq kata ada tsunami ataupun ada bala apa nu nak mai kat kampung tuan-tuan. Tuan-tuan pun kata, "Ya, betul." Tuan-tuan pun percaya. Lepas tu tuan-tuan balik, relax, lena. Nabi kata orang yang percaya akan ambil tindakan. Siap barang, keluar. Kita lah. Kita percaya Nabi habaq kiamat, kita percaya berita kiamat, kita percaya tentang Quran, kita buat apa? Kita bersedia. Sebahagian lagi dengar juga. Berita tu sampai juga. Ni sebahagian lain lah. Berita telah sampai. Depa dah dengar. Kan? Kadang-kadang kita duk share kan, macam-macam dalam WhatsApp, dalam Facebook, apa semua. Share tak apa tuan-tuan. Jangan jemu, jangan putus asa, share. Kita tak tahu bila nak kunjung tiba cahaya tu. Tak apa, teruskan dakwah. Teruskan dakwah. Yang penting kita buat kerja kita. Nabi kata ada yang dengar, buat tak apa saja, buat tak tahu. Bila mai betul-betul depan mereka, baru nak kalut, baru nak celapak, baru nak terkejut tergempak, baru nak lari. Tak ada. Inilah perumpamaan kita dengan Nabi SAW. Dan tuan-tuan, sebab itu, apabila Allah hidayah ni, dia turunkan Al-Quran, semua orang boleh akses Quran. Semua orang boleh baca Quran. Semua orang boleh faham Quran. Quran ini for all. Pasal itu Quran ni sifat dia apa? Hudal linnas. Dia untuk manusia, bukan untuk Arab, bukan untuk Melayu, bukan untuk India. Hudal linnas, untuk manusia. Cuma apa? Yang membezakan kita adalah pada peringkat yang kedua, beriman ataupun tidak. Yang ni yang dia panggil hidayatut taufiq. Hidayatut taufiq, yang kita sebut hidayah taufik tu apa? Taufik itu kebenaran yang kita tahu dan kita ikut. Dan ini adalah pilihan Allah. Kenapa Allah memilih Al-Abbas tetapi Allah tak memilih Abu Talib? Soalan kita. Bukan kita persoal Tuhan, tapi kita persoal pasal apa dia jadi macam tu. Pak menakan Nabi ada ramai. Hamzah bin Abdul Muttalib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abu Lahab tu pun pak menakan Nabi. Abu Talib pun pak menakan Nabi. Siapa dia lagi pak menakan Nabi? Ini semua kategori pak menakan ni. Tapi kita tengok ada pak menakan yang masuk, ada pak menakan yang tak masuk. Apa pasal dia jadi macam ni? Semua tahu kata Nabi tu betul. Tapi bila mari kepada mereka tu, pilihan mereka tak mahu. Sebab itu kita kata, kerja Nabi. Kerja Nabi apa? Kerja Nabi bukan menghukum. Kerja Nabi menyampaikan. Sampai. Siang, malam, pagi, petang, mengikut kemampuan kita sampaikan. Cuma Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat ini, dan kita tak tahu kadang-kadang macam mana kita nak boleh hidayah tu. Macam mana kita tak tahu. Ada orang dia dapat hidayah tu mungkin dia sakit. Tuhan dia nak bagi hidayah pada satu orang, kita tak tahu. Contoh Nabi, dia pergi ke rumah, dalam hadis Bukhari, dia pergi ke rumah jiran yang mana seorang Yahudi. 3-4 patah perkataan masuk Islam kawan tu. Dia pergi tengok anak Yahudi tu, budak muda. Yang pak menakan dia dakwah lama tak masuk-masuk. Budak tu dakwah masa tu masuk. Dia pergi, dia tengok budak tu nak mati, dia katalah. Kan biasalah orang nak mati kita ajak talqin kan. Talqin apa? Talqin syahadah. Kita ajak dia mengucap. Nabi pun suruh dia mengucap. Masa dia duduk sakit nazak tu, Nabi suruh dia mengucap. Nabi kata, wahai budak, qul la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah. Dia ni budak, pak dia tu ada sebelah tu. Dia pun tengok pak dia. Macam mana ni? Nabi suruh, Muhammad suruh dia mengucap. Pak dia kata apa?
Pak dia pun barangkali pak dia Yahudi, mungkin tahulah kebenaran Nabi ni, tapi masalah Yahudi ni bukan tak tahu. Tuan-tuan, anak kita kalau boleh ikut kita dalam agama ni hebatlah. Kan? Sakarlah. Pasal itu kita kata iman tak dapat diwarisi. Kan? Jangan terkejutlah kan. Dia tengok pak dia. Pak dia kata, "Ati' Abul Qasim." Ikutlah. Nabi kata apa, ikutlah. Tu tuan-tuan, beberapa detik lagi nak mati. Beberapa saat lagi nak mati. Duk ada umur sikit-sikit, hujung-hujung dah. Hujung-hujung dah Nabi mai sebut, dan pak dia kata, "Ikut." Dia pun mengucap. Selepas daripada itu dia mati. Dalam majlis yang sama. Sahabat kata bila Nabi keluar daripada rumah pak dia tu, daripada rumah budak tu yang baru mati tu, Nabi kata, "Alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah. Nabi tak puji diri dia. Nabi tak kata kat sahabat, "Hampa tengok. Hampa tengok tak saat ni? Aku embuih apa tu?" Cak mengucap tu. Kita kalau boleh ceramah orang ikut kita, sakan hebat. Kita banggalah. Nabi dia lapik, dia kata apa? Alhamdulillah, budak itu mengucap, dia balikkan hidayah itu, dia balikkan peluang itu kepada Allah. Alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menyelamatkan dia daripada api neraka. Hanya beberapa patah perkataan tuan-tuan mengubah keseluruhan hidup dia. Nabi sebut dalam hadis Bukhari tuan-tuan, ada orang, tuan-tuan baca kan dalam hadis Bukhari, ada orang yang ditulis sebagai ahli syurga. Dia hidup sebagai ahli neraka. Budak itu hidup sebagai ahli neraka pasal dia Yahudi. Dia hidup sebagai ahli neraka. Kemudian dekat-dekat dia nak mati, Tuhan mentakdirkan dia untuk buat satu saja, satu, bukan dua, satu amalan menyebabkan dia masuk syurga. Ada orang yang hidup, hadis Bukhari ni, hidup sebagai ahli syurga, amalan ahli syurga, tetapi nama dia dalam neraka. Satu dia nak mati, satu saat, dua saat dia nak mati, dia buat satu amalan ahli neraka menyebabkan dia masuk neraka. Innamal a'mal bi khawatimiha. Amalan itu tergantung pada penutupnya. Sebab itu saya kata, selagi hayat di kandung badan, peluang dakwah hidayah untuk dia dapat tu masih ada. Kita jangan putus asa. Kita bagi laluan azan. Sekejap lagi kita sambung sikit penutup kepada huraian ayat 104 Al-An'am. Bismillah walhamdulillah. Kita sambung sikit sebagai penutup kepada tafsir kita malam ini. Bahagian yang juga sangat penting tuan-tuan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang orang yang celek dengan orang yang buta sebagai perumpamaan, misal kepada hidayah. Kadang-kadang tuan-tuan cerdik dalam ilmu dunia, hebat dalam keduniaan, belum tentu dia boleh faham agama ni. Ini dua benda yang sangat berbeza. Bilal bin Rabah, seorang kulit hitam, abdun, hamba, tapi dia faham agama ni lebih pada orang Arab yang hebat tu. Ini satu benda yang kadang-kadang kita pelik. Orang putih yang sakan, hebat, civilization, tamadun dia tu sangat tinggi, Jepun yang sangat hebat, dia pun tak ada agama untuk guide hidup mereka. Tapi bila kita pergi ke negara-negara yang mundur, yang ulu, Afrika, kan, Somalia apa semua tu, oh sangat hebat. Sebab itu kita tengok tuan-tuan mudah ya, maju satu bab lah kita tak nafikan, tapi bila maju ni satu masalah besar yang kita kena jaga-jaga. Perlih pun duk kuat nak jadi pasal kita duk kuat nak maju. Seiring dengan kemajuan dunia, dia akan mai tekanan hidup. Ini yang sedang berlaku di negara-negara maju. Di Jepun, di Korea, di negara-negara tuan-tuan tengok, baca dalam akhbar. Jangan duk baca dalam berita harian, baca The Guardian, baca dalam apa ni, surat khabar yang international sikit. Kadar bunuh diri,
penagihan dadah, alkohol, yang kesemuanya berkaitan dengan masalah jiwa. Mereka maju dari sudut madiyah. Madiyah ni apa? Material, kebendaan itu maju. Kereta api laju. Kalau suar kaki tak ada masuk, pi kaki kepala tak pi, laju nak abang. Sakan lah. Maju. Tetapi maju ni, dia tidak akan jadi apa-apa memberi makna bila jiwa kosong. Pasal itu kita tengok kadang-kadang orang kaya, orang yang ada harta benda, jiwa dia kosong. Kosong tau. Dia nak isi jiwa dia tu lah. Dia pergi majlis tari, menari, hiburan. Untuk nak isi. Nak isi kekosongan tu. Jiwa tu kosong. Sebab itu ini cabaran. Pasal itu Islam, dia tak haramkan lah tuan-tuan nak maju, dia suruh. Tetapi dia datangkan agama untuk mengisi. Sebab bila kita maju, kita hebat, kita kaya, kita kosong, kita akan rosak. Tuan-tuan, alhamdulillah, tuan-tuan kaya, saya tahu. Tapi jiwa tuan-tuan pun kaya, main semayang, tenang. Baca Quran, dengar mengaji, balik, duduk dengan keluarga, tenang, bahagia. Kalau tuan-tuan tak duduk sini, mungkin tuan-tuan kena pergi bar, langgah 2-3 botol baru boleh balik lena, pening serabut. Mungkin, kita tak tahu. Ataupun mungkin tuan-tuan gantung ikat, pening kepala serabut. Makan dadah dan sebagainya. Kosong, jiwa yang kosong. Tuan-tuan, bukan mereka tak ada ilmu, tapi hati. Buta itu bukan mata mereka, tapi hati. Quran sebut, antaranya kita ambil dalam surah Al-Hajj ayat 46. Dia bukan masalah mereka tak tahu. Ibn Qayyim kata manusia sesat ni kadang-kadang bukan kerana dia tak tahu. Tahu. Hebat kadang-kadang. Kan? Tapi dia ada masalah dia bila Allah Ta'ala khatamallahu ala qulubihim. Quran sebut, tuan-tuan, jangan sampai ke bahagian tu. Jurus apa? Juruh ayak di daun keladi. Seperti bercakap dengan tongkoi batu. Ini peribahasa saya. Tuan-tuan tak payah cari dalam peribahasa Melayu, tak ada. Seperti bercakap dengan tongkoi batu. Tak ada kesan. Pasal apa? Allah dah kata khatamallahu ala qulub. Hati tu. Pasal itu dia beza, tuan-tuan, orang yang miskin harta, kaya jiwa dia. Jiwa dia kaya. Kita tengok. Quran sebut dalam Al-Hajj. Ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan betapa indahnya orang yang ada hidayah. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Quran kata, pergi berjalan. Quran suruh kita pergi berjalan. Afalam yasiru fil ard. Pergi berjalan. Ada orang pergi ke Mekah, macam-macam dia nampak. Ada orang pergi ke Mekah, dia nampak peluang bisnes. Sebab dalam kepala otak dia pun tu je. Macam kita. Apa yang ada dalam input, yang tu yang keluar output. Satu orang naik bas, jemaah umrah saya, dirahsiakan untuk tujuan-tujuan keselamatan. Lalu di highway Arab, dia nampak kereta-kereta Arab ni bila rosak kereta, dia tahu di padang pasir lah. Dia tahu padang pasir. Besi-besi, apa, construction, apa semua. Ada jamaah yang kata, subhanallah, teruknya Nabi berjalan, panah, luah. Dia kaitkan dengan sirah. Teringatkan Nabi. Yang ni mungkin rajin pergi kelas sirah. Yang seorang lagi, subhanallah, cantik Malaysia, hijau saja highway kita. Jemu lah, ketui batu, tak ada apa, boring lah. Dia kaitkan dengan kebesaran Allah. Dia kaitkan dengan syukur nikmat di Malaysia. Mungkin yang ni kerja Jabatan Alam Sekitar ke, geologi alam ke apa ke. Dia tengok manusia ni, persepsi dia dibentuk oleh apa? Latar hidup dia. Satu orang lagi, tuan-tuan, kena bila saya tengok balik dalam maklumat jemaah, memang dia kata, ustaz ni kalau kita dapat lesen untuk
besi-besi buruk. Macam mana kita nak apply ni? Dia nampak besi, dia nampak kereta, dia nampak lesen pala ni. Dia kata kalau mai kot ni ustaz no. Dia tak nampak yang lain. Dia nampak make money. Macam mana nak buat? Masuk ke Mekah, orang nampak Kaabah, orang nampak Hajarul Aswad, dia nampak, oh dia kata ustaz ni macam-macam kita boleh buat ni. Kan? Kita mungkin boleh reka kerusi roda yang boleh ada sensor ke apa. Semua halal ke? Di Quran kata. Macam tu lah orang. Orang berniaga dia tengok ketul batu, dia kata kita boleh jual. Dia tak kait, dia relate dengan Allah. Allah kata apa? Allah suruh pergi berjalan. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum. Pergilah berjalan. Tujuan apa kita pergi berjalan ni? Tuhan nak suruh kita tengok kebesaran dia. Tuhan nak suruh kita tengok apa yang dia dah buat pada umat-umat dahulu. Dan Tuhan nak suruh kita belajar. Dan Tuhan nak suruh kita ambil iktibar dan iman kita bertambah. Quran kata apa? Setengah tu bukan ni Quran kata fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innahu la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Quran kata setengah tu bukan boleh apa pun, pi balik boleh penat tu. Dia tanya macam mana, dia kata subhanallah, syukur kita balik dengan iman. Ada balik letih habis duit banyaklah. Mengeluh. Tak ada yang orang kata lawatan sambil belajar tu, tak ada. Lawatan sambil belajar ni kempen Quran. Quran suruh pi tapi ambil iktibar. Quran kata bukan boleh apa pun. Tapi masalahnya Quran kata bukan dia tak tengok. Bukan dia tak dengar. Tetapi hatinya yang ada masalah. Maka sebab itu tuan-tuan jangan pelik. Kita dengar ustaz, dia ni pergi dengar. Dia ni bukan tak tahu, hebat juga baca apa semua. Dia balik kepada qulub, hati. Dan ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebagai penutup, last conclusionnya. Ni kita kena sebut. Saya tak boleh tutup biar tuan-tuan tergantung. Saat ni sesat. Dia kata dah semua pilihan Tuhan, semua Tuhan atur, semua di tangan Tuhan, semua balik kepada Tuhan. Lepas tu kita ni duk buat teruk apa? Serah pada Tuhan lah. Kan? Kalau nak baik, kalau Tuhan kata baik, baiklah kita. Kalau Tuhan kata buruk, buruklah kita. Tuan-tuan, ini kita kena faham juga. Hidayah macam rezeki. Tuan-tuan sebut, tuan-tuan beriman, rezeki Tuhan dah tulis. Betul atau tidak? Betul. Tuan-tuan pun selalu duk sebut yang support tak jadi segantang. Betul. Rezeki Allah dah tulis ustaz oi. Kita jangan takut. Dalam duk jangan takut, dalam duk jangan takut. Tak dan bang subuh dia dah mangkit buka kedai. Tu dalam jangan tak takut tu. Kalau takut tak tahu. Artinya apa? Kita beriman Tuhan telah tulis rezeki, tetapi kita melakukan usaha untuk cari rezeki yang Tuhan tulis tu. Tuhan dah tentukan hidayah. Dia dah bagi, dia dah sebut dah qad ja'akum, telah datang kepada kamu. Tetapi kita lah kena buat langkah yang pertama. Selalu saya sebut orang yang cakap, saya nak berubah ustaz, saya nak berubah. Orang yang cakap macam ni, bila kita tengok, hang nak berubah, hang pilah masjid, dengarlah orang mengaji. Dia kata aku nak berubah ni. Orang yang seperti ini, yang kita kata cakap tak serupa bikin ni, dia macam ni ya. Tuan-tuan, macam mana kita nak boleh anak? Kita kena menikah. Tak tahulah, banyaklah cara, saya tahulah, tapi yang betulnya. Macam mana kita nak dapat anak? Kita kena menikah. Tak mungkin anak akan keluar daripada buluh betung ataupun tak padu pisang. Yang ni bila hang mengandung ni nombor apa? Nombor 4. Bila yang mengandung? Hari tu duk jumpa tak ada. Dak yang ni tak beranak keluar perut, yang ni korek-korek nak tanah harum manis, cuih keluar. Tak ada. Dia mesti mari daripada proses perkahwinan. Satu orang yang dia kata dia nak berubah, dia nak jadi baik, dia nak dapat hidayah, dia nak ubah hidup dia nak beriman, tetapi dia tidak melakukan usaha. Dia seperti orang yang kata nak anak tetapi dia tak kahwin.
Kita jumpa di kedai tempat kenduri. Dia dah seronok orang ada anak. Teringin nak ada anak. Aku kalau boleh nak bagi ada anak ramai. Kita jumpa pula 5-6 tahun lepas tu. Dia kata anak berapa dah? 6. Aku lah. Duk dengar kawan-kawan ada anak. Aku tak boleh dah. Ham nikah dak lagi. Dak lagi, cari pun dak lagi. Kalau dekat dengan gulai rebung, mandi gulai rebung lah kau ni. Sembang. Macam orang duk sembang pandai kita tengok. Meninggal dunia di kedai kopi juga. Sagarlah nak sebut perkataan tu. Sembang nak buat tu. Dia kita jumpa tadi lepas subuh, kita jumpa pukul 8 di kedai kopi. Dia sembang lah nak buat bunega apa semua. Kita balik maghrib, dia tak balik lagi. Kerusi itu juga, cuma ubah sikit dah. Sembang. Pasal tu Quran kata kena ada usaha. Pokok pangkalnya balik kepada Tuhan. Maka sebab itu. Tapi tuan-tuan, macam kita kata lah, bila kita buat hidayah, kita kahwin, adakah confirm kita dapat anak? Analogi yang sangat mudah. Untuk dapat anak kita kena kahwin. Tapi kahwin belum tentu kita akan dapat anak. Kita hidayah, kita cari. Tapi belum tentu Tuhan pilih kita. Tapi kita percaya Tuhan tak akan naya kita. Sebab itu nak orang tanya Nabi, pasal apa kawan tu jahat umur panjang? Saja Tuhan nak bagi cukup masa. Tuhan nak bagi tempoh dia cukup. Sebab bila dia berdiri di hadapan Tuhan, dia tak boleh blame Tuhan. Pasal apa? Masa dia cukup. Allah dah bagi, tak ada alasan tuan-tuan. Tak ada alasan di hadapan Tuhan kita tak dapat hidayah. Tak ada. Melainkan alasannya kita sendiri yang tak mau. Tidak ada hujah ke atas Tuhan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.